Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bitarin. Ikut sambungan kita ni surat 9, au yataqayyada bi makanin au zamanin. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifat wa hiya أضداد العشرين الأولى وهي العدم والحدوث وطروء العدم والمماثلة للحوادث بأن يكون جرما أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ أو يكون عرضا يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم هو جهة أو يتصف ذاته العلية بالحوادث أو يتصف بالصغر أو يتصف kami. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, belas ihsan dia, masih memberikan nikmat kat kita boleh meneruskan kehidupan lagi atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, diberi kita boleh taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, bertuah dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberi pula pada kita keinginan, kehendak untuk nak belajar kenal Allah, kenal Rasul. Alhamdulillah, diberi kita kefahaman yang betul tepat macam mana para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Alhamdulillah, diberi pada kita kederat dan keupayaan macam mana orang-orang salihin dengan diberikan kita boleh dan berada pula dalam majlis yang sangat alhamdulillah. Dan insya-Allah kita nak sambung perbincangan daripada kitab Matan Ummul Barahin ni, insya-Allah. Bincang kita asal masih sifat yang mustahil. Nak menghuraikan apa mustahil pada Allah Taala tu, kita dia sifir ringkasan ambil seluruh Quran hadis. Mestilah Allah Ta'ala ni mukhalafah lil hawadis ni sifat Allah. Wa mumasalatuhu lil hawadis, yang ni adalah mustahil pada Allah Ta'ala. Kemustahilan mumasalah tu saja nak sebut itu asal memang kita belajar disiplin ilmu. Pasal kita belajar nanti insya-Allah ke belakang ujung
semua makna akidah yang kita belajar ni terkandung dalam la ilaha illallah ni ada 50 aqaidul iman. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. 20 itu memang yang tu sifat Allah Ta'ala. 20 mustahil yang kita duduk dalam bicara ni, jadi bukan sifat Allah Ta'ala. Pasal ni sifat yang tak layak pada Allah Ta'ala. Atau angka yang selalu disebut termasuk dalam la ilaha illallah ni, macam mana boleh jadi sifat Allah? Yang jadi sifat Allah Ta'ala tu dalam bab mustahil ni bukan sifat mustahil tu, tapi kemustahilan mustahil tu. Mustahilnya ada, tak sepatutnya tiada. Kalau sepatutnya tiada, itu mustahil. Tak sepatutnya tiada, itu sifat dia. Jadi Adam sifat mustahil. Sifat orang mana? Kemustahilan mustahil tu. Mustahilnya tiada tu, itu mustahil. Mustahil itulah Allah. Mustahilnya fana tu, kemustahilan binasa tu, itu adalah sifat Allah. Atas kita bicara mustahilnya keserupaan tu, itu adalah sifat Allah. Atau istilah dalam bahasa Arab tu yang tu dipanggil istihalatul mustahil. Sifat mustahil bukan sifat Allah, tapi mustahilnya, Melayu sebut itulah, mustahilnya sifat-sifat mustahil tu, itulah sifat Allah. Kalau asal maksudnya Arab ni istihalatul mustahil, apa maksud dia? Kemustahilan sifat mustahil itulah adalah sifat Allah Ta'ala. Satu dia dibilang dalam 41. Saya ke sana sikit. Yang tu pun kadang sampai tempat dia, jadi memang kita baca, kadang ada orang tak faham. Kita menyamai-nyamai je. Sebab tu, pasal yang tu pun adalah antara benda yang kita kena faham. Antara disiplin yang dicarahkan oleh tutup para ulama kita untuk memahamkan apa yang sepatutnya pada Allah Ta'ala, apa tak sepatutnya. Baik. Jadi kita duk bicara ni, mustahil Allah Ta'ala ni bersifat dengan apa-apa nama sifat makhluk. Jadi makhluk adalah medium untuk kita mentanzihkan Allah Ta'ala daripada apa yang tak sepatutnya. Allah kita nak bahas diri dia, zat dia tak boleh. Nak bahas sifat pun ada sifat yang tak boleh nak dibahas dengan terperincinya. Boleh sebut dengan format. Yang kita duk belajar ni adalah lanjutan sifat daripada yang wajib lepas. Mustahil mumasalah, nak hurai mumasalah. Dan nak hurai mumasalah ni tak serupa ni. Kita tak boleh nak hurai ke Allah Ta'ala direct. Kita tak boleh mengenal hakiki zat dia. Lepas itu nak kenal dia macam mana? Kenalilah sifat makhluk, nafikan sifat makhluk ni pada Allah Ta'ala. Itulah kita duk bicara ni hak ni. Pasal ambil faham laisa kamitslihi syai'. Tak adalah seumpama Allah Ta'ala sesuatu. Jadi Allah ni jangan kata nak umpama. Nak umpama macam nak umpama dia pun tak ada. Jadi tentulah apa saja yang ada pada makhluk di atas kaedah laisa kamitslihi syai', tak ada syai'an misil Allah Ta'ala. Bahkan Allah misil bagi misil Allah Ta'ala pun tak ada. Kenalilah makhluk dan tanzihnya Allah Ta'ala daripada sifatnya. Seterusnya kita nak bicara ni apa dia? Aw yataqayyada bimakanin aw zamanin. Antara mustahil ialah mustahil dengan bahawasanya adalah ia dengan keadaan dia ni, Allah Ta'ala ni terikat dengan sesuatu tempat atau masa. Itu terjemah dia. Yataqayyada bimakanin aw zaman. Ada kait dengan masa ataupun
tempat dan masa. Subhanallah. Allah tu istilah para ulama itu. La ilaha illallah, Allah ni dia mutlak. Makhluk muqayyad. Ni bahasa-bahasa yang memang ulama itu sebut untuk memudahkan kita faham atas cara ni. Kait zaman dan makan. Allah mutlak. Allah tak kait dengan apa-apa. Ada dia pun tak dikeranakan oleh satu kerana, dan dia kekal ada pun bukan dikeranakan oleh satu kerana. Kenapa? Tak ada dikeranakan pada Allah Ta'ala dengan sesuatu kerana. Tapi itu Allah Ta'ala bila tak dikeranakan tu kata dia mutlak. Tak kait dengan makhluk pun ada dia, tak kait dengan tempat ada dia, tak kait tak ada. Bahkan semua yang selain pada dia adalah makhluk dia. Nisbah Allah, dia khalik, yang tu makhluk, yang tu memang tak boleh nak pisahkan. Kait tu tak boleh pisah. Tapi nak kaitkan dengan Allah, Allah duduk di tempat, Allah pun seolah-olah dipengaruhi oleh masa. Kait ni lah yang mustahil kepada Allah Ta'ala. Itu yang maksud dia, mustahil terikat ataupun dikaitkan Allah Ta'ala dengan makan dan zaman. Kait sini kait yang mulazim bagi Allah Ta'ala. Apa maksud kait yang mulazim bagi Allah Ta'ala? Allah Ta'ala bila dia buat arash, dia duduk di arash. Itu kait. Subhanallah. Allah Ta'ala dia buat langit bumi, dia buat matahari, buat bulan. Allah Ta'ala ada umur dia. Maksudnya apa? Dah ada matahari, ada bulan. Astagfirullahaladzim. Kebengong nama itu. Dia tak faham ayat Quran asal. La ilaha illallah huwal ghaniyyul hamid. Dia tak hajat pada satu. Itu nas. Menunjukkan tak kait. Maksudnya tak hajat. Tak ada kena mengena dengan Allah Ta'ala ni untuk kaitkan dia dengan tempat yang Allah akan di tempat itu, ataupun kaitkan dengan Allah Ta'ala yang Allah nanti terkesan dengan masa yang masa ni dia tafaktur matahari dan bulan pada edaran masing-masing. Dengan sebab tu Allah dikaitkan dengan masa 1/3 malam, 2/3 malam, katalah bahasa itu siang malam. Kaitkan dengan masa pada Allah Ta'ala mustahil. Kaitkan dengan masa dari sudut masa adalah makhluk Allah, tempat adalah makhluk Allah. Kait macam tu tak ada masalah, makhluk. Arash adalah makhluk Allah, tak ada masalah kait dengan tu, pasal memang arash makhluk Allah. Tapi kaitkan dengan tempat, Allah ada di tempat, Allah duduk di arah, itu masalah. Kait dengan masa 1/3 malam Allah Ta'ala turun dengan makna masa tu, subhanallah, dengan makna turun tu, subhanallah. Pasal tu taqayyad bimakan atau zaman. Dia bertentang, berlaku kontradik antara ayat la ilaha illallah, kontradik dengan ayat laisa kamitslihi syai', kontradik dengan ayat qul huwallahu ahad, kontradik dengan huwal ghaniyyul hamid. Istilah kontradik ni ta'arud, istilah Arab ni berlaku pertemuan, canggah. Kalau satu ayat kita kata dia lelaki, dia perempuan, macam kita buat satu masalah peraid misalnya, satu orang mati meninggalkan isteri dan meninggalkan suami dan meninggalkan 5 orang anak. Okey tak dengan soalan tu? Dia mati, dia tinggalkan suami, dia tinggalkan isteri dan tinggalkan 5 orang anak, 3 lelaki 2 perempuan. Apa masalahnya? Yang mana? Dia tinggalkan suami, dia tinggalkan isteri. Dia tu siapa? Pondan. Maknya saja. Kaitkan dia dalam satu masa dengan 2 yang ta'arud. Pasal dia tinggalkan suami, dia isteri. Dia tinggalkan isteri, dia suami. Makhluk apa dia ni? Alien ke apa? Boleh faham saya tak apa? Allah dia ilah. Dia buat masa, dia buat tempat. Apa tu?
Dia duduk di tempat tu, dengan masa yang dia buat, dia dipengaruhi oleh masa. Macam baru makul. Boleh faham saya cakap apa? Kalau boleh maksudnya macam bolehlah terima satu orang mati meninggalkan suami, meninggalkan isteri. Boleh faham saya cakap apa? Satu orang yang faham macam ni orang sivil. Macam mana sivil dia kata macam ni, saya bukan Wahabi, tapi saya sangat suka dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, segiling kepala tu terkuat tu kan. Macam dia kata, saya bukan komunis, tapi saya muskil. Macam mana manusia boleh terpengaruh berpahaman dengan candu masyarakat ni, suka Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saya bukan komunis, saya bukan etis, tapi saya pelik kenapa manusia ni suka sangat sikit-sikit Tuhan, Tuhan. Itu lah pahaman ni. Dia bodoh, dia ada pula benda percanggahan yang berlaku. Dia tak boleh nak selesai kan. Sama buat ni. Baik, kita ambil faham sikit. Allah Ta'ala mustahil kait dengan makan siapa? Makan ni tempat. Tempat ni space. Yang makhluk bila Allah Ta'ala buat, dia akan ada di situ. Makhluk bila Allah Ta'ala buat, makhluk ada di situ, itulah tempat. Tempat ni atas istilah sama ada farau tu, ruang tu tempat, ataupun kita duduk atas muka bumi kan. Bumi ni tempat kita duduk, itu pun istilah makan juga. Makan ni sama ada space yang better occupied space. Space tu pun makan. Arash bila Allah Ta'ala buat arash, dia akan mengambil ruang untuk dia. Ruang dia ada tu pun dia pun tempat. Boleh faham saya cakap apa? Ni meja ni sendiri untuk dia ada, dia pun ada ruang, space, occupied space, dan dia pun on space. Boleh faham saya cakap tu? Boleh. Dia pun berada di atas sesuatu untuk dia ada. Dia tu ada untuk dia mesti ada space, dan dia pun berada atas space. Allah subhanallah. Betul, ni makhluk. Ni makhluk. Allah buat kita macam tu. Allah bukan macam tu. Subhanallah tu yang kita diajar dengan sabbihis rabbikal a'la. Terfikirnya kepala otak kita benda pelik-pelik itu. Sabbihis rabbikal a'la. Apa maksud sabbih ni? Subhanallah. Ai usabbihu subhana. Aku bersihkan Allah Ta'ala daripada perkara tak sepatutnya ni. Itu maksud subhana. Subhanah tu maksudnya usabbihu tasbihan. Usabbihu subhanahu. Subhanahu tu kalau kita i'rab, dia jadi maf'ul mutlak bagi satu fi'il mahdzuf. Subhanallah, ay usabbihu subhanallah. Faham saya cakap ni? Boleh? Faham? Maf'ul mutlak satu fi'il mahdzuf, faham? Ya. Betul, faham. Maf'ul mutlak fungsi apa? Ha? Maf'ul mutlak fungsi apa? Budak-budak mengaji ni kena tanya. Maf'ul mutlak untuk fungsi apa? Maf'ul mutlak untuk fungsi apa? Takkan selama ni tak pernah dengar. Ui, sedap itu. Orang lain ngajar saya punya pasal. Saya ngajar memang saya sebut. Nak tanya mengajar, maf'ul mutlak untuk fungsi apa? Darabtu Zaidan darban. Untuk apa darban tu? Untuk apa maf'ul mutlak? Taukid. Maf'ul mutlak fungsi taukid. Itu kallamallahu Musa taklima. Fungsi dia taukid. Itu tak boleh nafi kata Allah kallama dengan Nabi Musa. Hakiki Allah Ta'ala kallama dengan Nabi Musa. Macam mana boleh bukan faham hakiki, bukan majazi?
Pasal ada taklibah tu. Tapi kalau wajah rabbuka, datanglah Tuhan kau, yang tu tak boleh faham makna hakiki pasal tak ada taukid. Pasal tak ada taukid. Ayat tak ada taukid, maksudnya makna dia tu dilalah dia kepada makna yang nak ditunjuk tu. Dilalah kepada makna yang tunjuk tu tak kuat. Bila tak kuat dia boleh makna majazi, yang tu yang dia tak boleh jadi ayat muhkam. Kalau sebut sikit sekali lagi. Saya sebut lagi panjang sangat tak? Asal nak sebut mahfuz mutlak tu lah. Subhanallah tu ay usabbihu subhanallah. Apa maksudnya? Aku tanzih Allah Ta'ala, tanzih tanzihnya. Aku nyahkan daripada Allah Ta'ala ni, senyah-nyahnya daripada perkara sifat-sifat makhluk ni. Itu maksud subhanallah tu. Itu orang duk faham Allah duk atas arah. Allah turun 1/3 malam dengan makna zaman dan makan itu. Dia tak faham subhanallah tu. Cuba tanya sikit macam mana dia selesaikan. Dia tanzih Allah Ta'ala apa tak sepat. Masih yang sama i'tiqad Allah alal arsh, masih i'tiqad Allah yang zilu ila sama'i dunia fi sulusil lail dengan makna zaman. Boleh faham? Intirak tu, ta'arud tu apa? Kontradik tu apa? So, kalau khas jumpa orang macam ni, memang kita kena ajukan soalan macam tu, tengok dia selesai ke mana. Kalau kita tak pernah ada masalah ni, tak ada masalah. Tapi apa saya nak ajar, nak sebut ni, nak menunjukkan apa sebenarnya yang ada masalah pada mereka, yang menyebabkan mereka bermasalah. Kalau kita boleh faham masalah tu dan kita boleh selesaikan, kalau orang macam tu tuan-tuan jumpa memang boleh selesaikan masalah ni. Pasal apa? Pasal kita tahu punca masalah dia. Dia tak boleh menyelesaikan kontradik tu. Kan? Ta'arud tu. Pasal disiplin ta'arud atas kita bicara bab ketuhanan ni, Allah dan ilah dia tak akan berubah tu. Jadi bila datang nas-nas yang menunjukkan ada makna makan dan zaman pada Allah Ta'ala, subhanallah. Itu dia prinsip dia. Kan susah. Takkan Allah Ta'ala dengan sebab dia datangkan wahyu dia, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW yang wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dengan sebab ada hadis bunyi begitu, terkorban pahaman ketuhanan ni, gedi-gedi pergi ambil dengan makna mutasyabihat tu. Takkan macam tu. Yang ni yang istilah ulama ar-rabbu rabbun wa in tanazzal. Allah Ta'ala ni dia tetap Tuhan, dia tetap ilah sekalipun dia tanazzal. Apa tanazzal? Dia istilahkan istawa alal arsh pada dia. Dia istilahkan yang Rasulullah istilahkan yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia fi sulusil lail. Tu tanazzul. Seolah-olah macam makhluk. Wa yabqa wajhu rabbika, kekallah muka Tuhan kau. Itu tanazzul istilah dia. Walaupun tanazzul macam tu, ar-rabbu rabbun, Rabb tetap Rabb, dia takkan bertukar. Ini pahaman ketuhanan ni yang selalu orang tergelincir ni. Takkanlah dengan sebab ada sesuatu yang small matter, kalau bahasa kaedah tauhid sebut macam tu, dengan tu terbatalnya sifat ketuhanan. Wih, gila ke apa? Bahkan sifat ketuhanan tu yang Rabb tetap Rabb, wa in tanazzal, untuk apa yang berlaku, apa nak selesaikan istawa alal arsh, mesti selesaikan dia, dan dengan cara penyelesaian dia jangan membatalkan dia sebagai dia ilah. Jadi apa nak buat supaya tak batal sifat ilah dia daripada perkataan istawa alal arsh? Mesti istawa bukan dengan mana makhluk. Barulah dia tetap ar-rabbu rabbun.
Kalau kata yanzilu rabbuna ila sama'in dunya ila fi sulusil lail, ini sifat makhluk lah ni. Macam mana nak tanazzul yang macam tu, seolah-olah nisbah ada sifat makhluk macam tu, macam mana nak huraikan dia supaya dia tetap ar-rabbu rabbun, tetap dia rabb, tak batal sifat ketuhanan dia. Prinsip sama juga kalau makhluk al-abdu abdun wa in taraqqa, hamba tetap hamba, makhluk tetap makhluk, walaupun dia naik martabat tinggi macam mana sekalipun. Nabi Isa, Allah Ta'ala bagi keupayaan pada dia, wa uhyil mauta, aku boleh hidupkan orang mati. Walaupun taraqqa macam tu, dia tetap abdun. Apa dilalah dia? Biiznillah, bukan binafsi. Idh takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr wa tanfukhu, lajak-lajak mula ya, wa tanfukhu, dia takhluqu, kau Nabi Isa, wahai Isa, kau boleh cipta, takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr, ambil tanah buat berburung, wa tanfukhu bi izni, wa tanfukhu, lajak-lajak mulut disebut macam-macam campur. Wa istakhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayri fatanfukhu fiha fayakunu tayran bi izni. Engkau buat burung daripada tanah, engkau tiup jadi burung, nyawa, terbang. Walaupun taraqqa macam tu, bi izni. Itu yang kata kita faham dengan ulama dah bagi faham supaya jangan silap ni, selamat kita. Ambil bahan mentah dengan belum diproses. Bawang mu kalau tak masak, makan bawang putih apa? Raw. Mentah tu. Raw, makan raw tu. Tebal lidah tu. Macam apa? Tak kena cara kau. Bahan mentah, tak proses lagi, kau makan raw itu. Quran kau makan raw itu. Lingkup. Satu masalah. Satu ulama kita, bahkan kita dah belajar prinsip Allah suruh ikut Rasul suruh ikut ijma'. Ijma' ulama suruh ikut panuan, ikut apa Allah, ikut mazhab, ikut ulama mujtahidin, ijma'. Jadi ikut ulama maksudnya ikut Rasul maksudnya ikut Allah Ta'ala. Ada disiplin macam tu. Mereka pula pakar-pakar, kita bukan ikut sebarang. Baik, jadi asal bicara au taqayyada bi makan. Jadi makan ni apa? Makan ni setiap syai' yang matter yang occupy space, yang maujudun yamla'ul faragh, makhluk. Takkan Allah Ta'ala bila asal tak ada arash, Allah ilah, bila dia buat arash, di luar arash, di dalam arash, di atas arash, dengan mana makan. Subhanallah. Atas dengan mana tempat, salah. Atas dengan mana pangkat, okey. Itulah ulama kita duk syarah tu. Itulah salaf dan khalaf. Atas dengan mana makanah, bukan dengan mana makaniyah. Atas dengan mana pangkat, bukan atas dengan mana tempat. Itulah yang sepatutnya kau naklah. Kalau atas dengan mana tempat, itu makan, mustahil kaitkan dia dengan makan. Bila dia buat sesuatu, di atas sesuatu, di bawah sesuatu, di depan sesuatu, di belakang sesuatu. Kalau datang wahyu tanazzul kepada makhluk macam tu sekalipun, istilah tanazzul ni macam seolah-olah Allah turun martabat. Dia asal Tuhan, tak hajat pada sesuatu,
Tak kait dengan satu, dia mutlak. Habis-habis kaitkan dengan waktu 1/3 malam. Allah dekat dengan kita bila kita sujud. Oh, bila kita tak sujud, dia jauh dengan kita. Boleh faham? Boleh faham? Adakah bila kita sujud baru dia tahu apa yang dalam hati sanubari kita? Bila kita tak sujud, dia tak tahu apa dalam hati sanubari kita. Pasal dia jauh dari kita. Tak urai tu. Bagus tak urai tu. Alhamdulillah. Maksudnya kau tahu macam mana nak selesaikan. Kenapa yang tu tahu selesaikan, yang alal ars tu bengong nak selesaikan? Satu ulama kita ajar ni ambil faham dengan nas, dengan nakli, akli, dua-dua dia bagi. Jadi makan ni yang dia occupy space, dia maujudun yamlaul faragh. Makan ni masjid, makan masjid tempatnya. Ada orang tu nampak macam handai tapi bengap, buka kitab, buka tu tapi bengap. Dia kata tempat ni, kata dia amrun i'tibari, tempat masjid amrun i'tibari. Bodoh. Panjang je lah, tuan-tuan pun tak faham, tak pernah dengar, tak faham. Saya faham dia cakap apa tu. Kata bengap, memang bengap, padalah bengap. Memang bengap. Astagfirullah. Tak boleh, bahkan saya sebut itu, apa? Kita nampak, nak sebut macam mana? Orang yang kita asal tak tahu dia bodoh, tengok depan mata kita nampak dia bodoh. Alah, nak kata apa, memang bodoh, sebodoh-bodohnya. Itulah bahasa dia. Subhanallah, subhanallah. Baik, itu makan. Zaman pula apa? Zaman masa. Saya ngaji kalau arwah Fatih, mula-mula saya ngaji untuk saya faham ni, dia kata macam ni. Allah, masa ni dia ada. Masa ni sabit ada bulan, ada matahari. Itulah masa. Kita ni pasal apa panggil siang ni? Ni dah terbit matahari. Dah terbit matahari, kita kata tu siang. Sabit siang malam ni, sabit Allah Ta'ala buat matahari, tak ada matahari, nak ada siang malam kan? Matahari pun tak ada, takkan Allah Ta'ala turun, tak turun 1/3 malam? Tu matahari tak ada, Allah Ta'ala tak turun, tu atas betul? Bodoh Oh, best, dah dia. Nah. Jadi Allah Ta'ala kalau dalam hadis Rasulullah sebut, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi thuluthil lail. Yang tu istilah ulama. Allah Ta'ala tanazzul. Istilah tanazzul ni, dia nisbah kat dia tu turun, datang, muka, tangan, mata tu tanazzul istilahnya. Takkan dengan sebab tu gagal atau batal sifat ketuhanan dia, dia seolah-olah telah menjelma jadi makhluk. Kepala otak apa? Buah kepala otak tu senang faham pasal apa? Siapa dia ajak cara berfikir begini? Dia kata yang ulama bagi prinsip, sekalipun tanazzul macam tu, ar-rabbu rabbun wa in tanazzal. Tuhan tetap Tuhan, dia tak akan turun jadi martabat makhluk sama. Itu yang di atas kata dia tak akan jadi martabat makhluk sama sekali. Apa maksud yang zilu rabbuna fi thuluthil lail? Mesti bukan dia yang turun. Siapa turun? Rahmat dia turun. Kenapa boleh tanggungnya tu? Dia ada takdiril mudhaf. Bahasa membenarkan, akal pun menerima kenyataan itu. Rahmat dia yang turun. Dia tak perlu turun-turun. Dia nak beri sesuatu, dia bukan perlu turun. Betul-betul ya? Sebut. Kan dia perlu untuk turun untuk dia beri sesuatu. Subhanallah. Menteri besar perlu turun badan. Menteri-menteri yang berhormat dia perlu turun. Banjir dia perlu turun jumpa bangsa banjir, beri pertolongan bangsa banjir. Allah dia perlu turun 1/3 malam untuk dengar permohonan doa kita. Pelak apa tu? Pelak tu. Pelak apa? Subhanallah. Bagi faham zaman tu lah. Zaman ni sampai ada bulan, ada matahari.
Tak ada bulan matahari, nak zaman lagi mana satu. Allah ada umur Subhanallah. Kita ni pun ada umur ni. Jangan duk iktikad kita jadi umur dan jadi tua ni sebab zaman. Zaman tak boleh buat apa-apa kita. Makhluk tetap makhluk. Yang kita tua ni Allah yang bagi kita tua. Bukan zaman. Makhluk zaman. Zaman tu realiti zaman tu apa? Benda apa zaman? Zaman ni proses matahari pusing, bumi pusing antar paksi dia, bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Inilah zaman. Saya syarah tu panjanglah, macam tu cukup kalau saya sebut. Inilah zaman. Ni pun baru Chinese New Year kan. Apa maksud saya sebut Chinese New Year? Tahun mengikut Chinese kan. Ke kita Islam New Year, Islamic New Year kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, zaman dia awal, zaman dia akhir. Ada yang Masihi punya New Year, Januari, Februari kan. Kita tahu tu ialah New Year, tahun anjing, tahun babi. Itu Chinese New Year. Macam mana dia boleh cerita year? Dia bila dia cerita year mesti ada months. Macam mana dia kira bulan? Kita Islamik bulan memang realiti bulan. Januari, Februari saya tak tahu macam mana dia boleh ini 31, 30, 28 ni Februari tak jumpa 29 dan 30. Bukan tahun lompat ni. Macam mana dia boleh Januari 31, Februari 28, Mac 31 balik 31, 31, 30, 31, 30, 31, 28 silap 28, 29 31, 30, 31, 30, 31, 31 tak faham? Tak faham? Itulah tak kerti CP. Faham? Apa? Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Yang mana duk Bongo tu bukan Bongo batu. Duk Bongo. Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Mana duk Bongo atas tu 31. Duk lekuk bawah 30. Melainkan Februari. Ajar apa ni? Ajar tauhid ke apa? Sampai. Nak tahu bulan ni berapa bulan? Kira 7 penumbuk. Januari, Mac, April ni. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai sini. Julai, Ogos. Ni Ogos. Julai 31, Ogos 31. September 30. September, Oktober. Hari ni baru tahu kot. Itulah yang tu malu besar kemaluan. Apa cerita itu? Saya tak buka lagi Muharram Safar tu. Macam mana nak kira? Pasal dia benda tu ada dalam ilmu falak. Macam mana nak tengok Muharram 29 ke 30? Tahun ni kaedah hisab ada, kaedah ru'yah ada. Ru'yah pergi tengok realiti ya, teropong tengok. Ngaji suku tu. Dan saya kadang-kadang bila ngajar ni, apa benda nak kena ngajar tu saya tengok saya letih lah. Letih aku nak kena ngajar dia buat macam-macam. Tambah zaman lah ni ada benda banyak kita ngaji dulu. Kalau saya kata gini sikit. Ada benda yang saya rasa tak payah ajar apa-apa. Saya tak payah ajar. Ada benda saya tak payah ajar pun. Ada benda tu zaman sekarang tak perlu tahu pun. Ada benda lebih besar untuk diajar. Macam tauhid ni pada saya ni paling besar untuk diajar. Nahwu sorab memang alat kan. Tapi kadang-kadang sampai satu tahap tak payah ajar tu. Macam nak faham dia satu hal. Tapi tak faham tu dia tak mantap. Tu kan. Tapi baik ajar akidah dulu lah sebelum ajar nahwu sorab. Macam apa? Nahwu sorab tu kadang ada alat tak kerti nak pakai.
tak ke mana pun. Tapi nak kata macam tu lagi ada orang salah faham pula. Besar pun belajar nahwu saraf. Salah satu boleh akan jadi mantap faham akidah. Jadi semua tu saya nak cerita apa tadi? Subhanallah. Subhana tu i'rab dia usabbihu subhana, maf'ul mutlaq. Bagi satu fi'il mahzuf. Dia macam sa'yan fil khair. Wa bil walidaini ihsanan. Dia sebut ihsan aja. Benda ni. Nak i'rab apa ni? Wa bil walidain, dengan ibu bapa ihsanan. Macam ayat tergantung je. Dengan dua ibu bapa ihsanan, kebaikan. Dengan dua ibu bapa kebaikan. Benda cerita apa ni? Asal ayat dia ahsin bil walidaini ihsanan. Ihsanan tu mafhum mutlak bagi satu fi'il mahzuf. Takdir dia ahsin bil walidaini ihsanan. Ahsin 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 bil walidain, ahsin 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 ihsanan. Buang ahsin tu. Wa bil walidaini ihsanan. Dia ada makna ijaz. Panjang lah saya syarah tu. Wow, kita faham bahasa Arab ni, bahasa dia Masya Allah. Biasanya kena ajar. Memang pondok ni kita ajar. Ni saya ajar dah ni. Ajar dah. Pasal lagi faham prinsip, faham la ilaha illallah ar-rabbu rabbun wa in tanazzal. Tak batal sifat ketuhanan walaupun dia tanazzal. Istilah tanazzal ni datang ayat Quran khasnya atas kita bicara dalam bab-bab ayat yang menyebabkan jadi mumasalah lil hawadis ni, ayat-ayat yang panggil mutasyabihat tu lah. Sebut istawa, sebut yanzilu rabbuna, sebut ja'a rabbuka, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, wasna'il fulka bi'ayunina, ma mana'aka an takhluq an tasjuda lima khalaqtu biyadai, yadullah fawqa aydihim was-samaa'a banaynaha bi'aydin was-samawati matwiyatun biyamini. Semua ayat-ayat ni istilahnya tanazzul. Istilah tanazzul tu Allah Ta'ala nak memahamkan kita sesuatu tu, dia seolah-olah dia ceritakan macam makhluk, macam dia tu makhluk. Kanan, mata, tangan, muka, ya'lamu ma baina aydihim. Yang tu kan? Tak, Nabi sebut. Yang tu lain sikit. Ittaqillah tajidhu tujahaka. Kamu takwalah kamu dengan Allah Ta'ala, kamu akan dapati Allah di hadapan kamu. Rasulullah pun tanazzulnya tu, disebut ke Allah Ta'ala dengan sebut depan kamu. Ainama tuwallu fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ni istilah tanazzul. Seolah-olah macam Allah ni makhluk. Seolah-olah Allah makhluk. Subhanallah. Itu yang ar-rabbu rabbun wa in tanazzal. Walaupun dia sebutnya itu, dia tetap Tuhan, takkan batal Tuhan. Itu macam mana? Jangan pi bodoh faham makna zahir, dengan tu berlaku kontradik, bercanggah dalam bab ketuhanan. Untuk kita belajar disiplin salaf khalaf tu. Disiplin takwil, tafwid tu. Pasal apa? Pasal jumpa masuk ambil bahan mentah, jumpa bahan mentah Quran hadis, mesti kena ada ilmu tu. Kalau tak kacau bilau, hagu biru. Baik. Jadi asal fokus kita bab makan maujud yang melaul farah, itu makan. Ataupun kita kena duduk atas kursi, duduk atas lantai, duduk atas sejadah, ada makan yang perlu kita ada. Allah dia khaliqul makan, dia khaliqul faragh. Zaman kait dengan bulan dan matahari, Allah dia khaliqul syams, khaliqul qamar. Mustahil dia akan yata'assar bi zaman
dia ta'assar bil makan. Mustahil dia akan terkesan dengan sebab matahari bulan dia buat. Mustahil dia akan terkesan disebabkan oleh tempat yang dicipta. Mustahil. Sedihlah. Satu Allah Ta'ala bagi kita hidup. Oh, kita asal mati. Bila kita hidup, oh jadi macam Tuhan lah hidup. Aku hidup. Oh, dah. Memayit he. Banyak salah apa lagi? Aku ni mayat. Aku mayat. Ni hidup. Allah ya hidup. Allah yang bagi hidup aku. Allah. Satu ulama-ulama kita ajar prinsip-prinsip kita untuk menzahirkan kehambaan diri tu. Masya Allah. Biasanya jumpa tutup guru yang ajar macam ni. Dengar saya sebut. Tak senang dah. Tak mudah dah. Pergi sebut bahasa. Susah dah kita nak jumpa. Ada tutup guru yang memang boleh ajar kita macam mana untuk kita dapat betul-betul tauhid dan merasai kehambaan diri benar. Motivasi ramai. Orang 2 jam, 3 jam motivasi. Inilah anak lah, mak bapak lah, menjaga mak bapak ni. Tapi nak tunjuk kita satu-satu jalan untuk kita ni. Rasa kita ni makhluk Allah jadi aku ni. Bukan senang nak jumpa. Dengar saya buat, bukan senang nak jumpa. Kalau ada pun kalau cerita agama mungkin satu sudut aja. Ni mungkin cerita politik je. Kalau politik kau boleh kat dia. Tapi tengok, tak ada pun dia nak tunjuk kita macam mana nak rasa kehambaan diri benar tak. Nak rasa humble, rasa berhajat, fakir tu. Melainkan kita jumpa ahli ni, masya-Allah. Baru aku kenal dah ni, baru aku tahu lah ni, baru aku faham lah ni. Benda mudah je pun tapi tak dapat cetusan tu, dapat ni tersentuh tu, masya-Allah. Biasanya ya Allah bawa kenai diri aku siapa, dapat tu boleh teriak, boleh menangis, boleh meraung siapa, ya Allah. Mula kalau tidak mahu ni sebutlah Tuhan hebat ke mana pun keren aja, sebut Allah tarah lagi siapa. Boleh tak bertemu buku buah tu, belum bertemu kan? Belum orang kata belum letak lagi tempat yang sepatutnya kita berada. Baik. Au yattasifa zatuhu al-aliyatu bil hawas. Situ dulu lah. Kita belajar sekutui ya. Hari ini makan wa zaman. Malam tadi jihah lain jenis. Air para sabak arad bezimi. Zulun tu jirim jawahar. Tak faham lagi sesekeh. Saja tu kan belajar ikut term satu-satu. Banyak-banyak memang kena berserabut sikit. InsyaAllah mudah Allah Taala mudah. Ada soalan? Ada orang tanya lah Ustaz. Mana kalau ada orang tanya ke apa, tempat tu tak ada kan sebenarnya. Tempat tu tak ada. Tempat tu amrun itibari tu mana kalau betul tu tempat kamu kat mana. Ada seorang ustaz yang sebut dulu kan. Dia kata tempat tu adalah amrun itibari kan. Engkau duduk kat mana? Engkau duduk kat mana? Kali saya jampi bengap banyak kat dia kan payah agak kan. Memang bengap sembuh lagi. Orang macam tu kelari, kalau dia tanya kau duduk kat mana, tunjuk kat aku kau duduk kat mana, maka tunjuk kat mana, duduk kat mana kan. Macam ni. Rumah hang kat mana? Rumah. Ada alamat tak? Kalau beli kat Shopee kena buat alamat ke amrun itibari. Benda macam tu tanya gitu sudah kan. Kelari banyak-banyak lagi dia tak faham. Memang orang itu dia tak faham. Satu dia cakap macam tu.
Bini hang mau mati ya. Oh, mau mati. Contohlah kan. Ada kubur lah. Kubur ni amrun intibari. Hang pergi ziarah kubur Allah dan ziarah kubur bid'ah. Memang sah lah. Bengap. Tak faham sudah. Saya sebut itu. Terlajak saya sebut di kubur tu. Misal saja. Nak padam semua mati tu. Yang tu kot sekali lalu kadang-kadang orang macam tu, kalau dia bagi soalan itu, kita nak layan betul-betul dengan dia tu pun tak kena dia kan. Dan kata tempat adalah amrun intibari. Ada orang tu lah dia sebut tempat ni amrun intibari. Dia sebenarnya dia nak menyokong pahaman tempat ni, kata dia adalah adami. Ini kan dia buh arash, Allah duduk di arash. Arash ni tempat makanun adami, kata dia. Kata kalau kita resi bahasa, kita dengar dia cakap, kita gelak besar. Memang bengap. Makan ni daripada bahasa Arab dia kana yakunu kaunan fawa kainun wa zaka makunun kun la takun makanun mikanun. Makan maksudnya isi makan, nama tempat kan. Daripada kana antara mana kana apa? Ada makan, tempat yang ada makan tu pun, tempat tu pun, makan tu dah makna ada lah. Pasal daripada kana makna dia ada. Tak faham? Sudah suruh ngaji sorok tak mahu ngaji. Makan tu mana kana mana ada. Makan tu tempat yang ada lah. Dia memang ada. Pasal dia punya perkataan pun tempat istiqaq dia daripada kana. Macam mana benda ada tapi dia kata makanun adami. Kan berlaku kontradik. Boleh faham? Jadi yang tak tahu dia orang macam mana lah. Pelik. Dia boleh buat satu istilah, reka istilah untuk menyokong benda masalah. Kalau orang macam tu, kalau saya ngaji Tok Guru ajar kaedah bertumbuk dengan bubaknya, Allah Ta'ala sebut ahli neraka ni la yamutu fiha wa la yahya. Ahli neraka apa sifat dia? La yamutu fiha, apa maksud dia? La yamutu fiha, la yamut, maut apa? Dia tak mati dalam neraka, wala yahya, dan dia tak hidup. Tak hidup, tak mati. Takkan Al-Quran cerita benda mustahil? Mesti dia selesaikan ayat Quran tu. Urai. Senang je. Ulama itu syarah. Dia orang pakar. La yamutu fiha, tak mati. Memang tak mati. Pasal nyawa tak tercabut dah. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Kena api ni masak daging, hancur, hangus, rentung. Badalnahum juludan ghairaha. Kami tukar balik ahli neraka ni dengan kulit baru. Liyazuqul azab, untuk jaga rasa azab tu. Maksudnya orang tak jadikan sabab untuk ada pain receptor tu dengan jadikan kulit baru. Masya Allah, itu macam tu orang Ta'ala buat ahli neraka ni. Nak cerita apa ni? La yamutu fiha tu, dia tak mati lah. Tak mati. Betul dalam sebut, Quran sebut tak mati, betul tak hidup. Betul apa? Pengsan. Jangan buat bengap gitu. Maksud tak mati tu memang tak mati. Dengan mana tak akan cabut roh dah. Mati sekali ya. Dia tak akan cabut roh dah kali kedua. Wala yahya, dan tak hidup tu bukan maksudnya tak, dia dalam tu mati, kan? Apa maksud tak hidup? La yahya la yahya hayatan sa'idah. Dia tak hidup dengan hidup bahagia macam mana ahli syurga hidup. Itu maksud tak hidup. Bukan tak hidup dengan mana cabut roh, kan? Tak hidup dengan dapat nikmat. La yamutu fiha wala yahya, wala yahya hayata
ni'matin, dia tak hidup dengan hidup dapat nikmat, itu tak dapat. Mesti kena bagi huraian itu. Jadi kalau makan adami ni macam mana? Benda ada tapi adam. Tak apa, minta dia hurai. Minta hurai pun nak makan dua adami. Saya ada tapi tak ada. Macam ada jadi macam hakikat yang duduk lain dengan golongan hakikat, penin macam dia tak? Golongan hakikat kata dia, kita tak ada tapi ada. Pening macam tu. Itu. Dia tak faham apa sepatutnya dia akan selesaikan. Itulah. Jangkit lagi kalau saya sebut tu macam-macam benda muntah keluar lagi. Mudah taklah pelihara kita. Jadi kaedah nak selesai itu suruh dia jawab tadi lah kan. Kalau Shopee buat alamat, kau katalah minta alamat apa makan adami. Minta alamat buat apa? Apa dia? Amrun itibari makan adami. Minta isi alamat. Tak payah tulis alamat. Ini amrun itibari. Nak hantar kat mana? Amrun itibari alamat. Bengap tu. Itu. Kalau dia tanya tak makan adami. Amrun itibari buat apa tanya-tanya kata dia. Orang macam tu pulang baku keras dia gitu je. Dah dia ajak pergi tu. Pakat 5 orang telefon dia. Ada kat mana ni? Saya Amrun Itibari yang tanya lah kat mana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min kama nawwir syamsika wa lana badal rahmatika ya rabb. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin ilhamal wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asli makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asli makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون.